puan, ini kajian tentang remaja yang di Amerika Syarikat yang dilakukan oleh Yakin Institute. Maka saya bacakan sedikit statistik yang telah mereka sediakan. Iaitu mereka mengatakan 33% daripada remaja ini mengatakan mereka tidak mau memberitahu orang lain bahawa mereka adalah Muslim. Maksudnya 1/3 daripada remaja mengatakan mereka malu lah. Sebab bila asyik diserang dengan Islam teruk, Islam mundur, Islam ini, bagi remaja, mereka akan rasa apa? Mereka akan rasa malu. Sebab mereka tak tahu macam nak defend. Teruknya agama aku, contoh. Maka kemudian dia akan jadi malu. Maka dia malu untuk bagi tahu orang tentang agamanya. 33%, 1/3 daripada populasi, daripada remaja mengatakan mereka malu nak bagi tahu orang bahawa mereka adalah Muslim. Malu. Kemudian 50% mengatakan mereka tidak tahu sama ada mereka boleh menjadi Muslim dan rakyat Amerika pada waktu yang sama. Dia seolah-olah kamu kena pilih satu. It's either you are Muslim or you are American. You cannot be both. Sebenarnya soalan itu sebenarnya merupakan satu falasi sendiri. Seolah-olah kamu ni bangsa Melayu ataupun rakyat Malaysia. Pilih satu. Nak pilih apa? Kedua-duanya ada dalam sini. Saya boleh menjadi bangsa Melayu, saya boleh menjadi bangsa Cina, tetapi rakyat Malaysia. Apa masalahnya? Tetapi di Amerika, kerana Islamofobia, lalu mereka asyik menyerang Islam dan menyerang Islam, sehingga kan anak-anak Muslim mereka merasa keliru. Aku ni boleh jadi rakyat Amerika tak? Sebab aku tengok rakyat Amerika yang lain, wow, mereka bebas nak berzina, nak minum arak, nak berparti, mana-mana boleh. Tapi kami Muslim, mereka kemudian asyik kata, kami ni, we don't belong here, we don't belong here. Kamu tak milik di sini, kamu tak boleh duduk di sini. Tuan-tuan dan puan, apakah antara perkara pertama yang Donald Trump sebut apabila dia mengambil alih menjadi presiden? Famous, takkan kita tak tahu? The Muslim Ban 2017. 7 buah negara di ban, antaranya Malaysia. Muslim ban. Muslim kena ban. Tuan-tuan dan puan-puan, yang menariknya Donald Trump ini, penasihat dia Frank Gaffney, dia adalah individu yang menipu dalam laporan dia pada 1993. Dia menipu mengatakan bahawa serangan bom di bangunan persekutuan di Oklahoma dilakukan oleh Saddam Hussein. Apa punya idea pun tak tahu. Wahai dilakukan oleh pengganas Katolik waktu itu. Tapi dia keluarkan idea gila macam tu. Dan 7 negara yang dia ban itu, yang dia tak benarkan untuk masuk itu, sebenarnya 7 negara itu, bila ditanya Donald Trump, bila ditanya, kenapa kamu tak membenarkan 7 negara ini? Kenapa kamu ban Muslim daripada masuk Amerika Syarikat? Maka jawapannya ialah kerana kejadian September 11 tahun 2001. Tapi negara yang dia ban tu, rakyatnya tak terlibat dalam serangan 9/11 pun. Apa kaitan? Sebab apa? Kaitannya ialah penasihat agamanya, iaitu Frank Gaffney, pun kelentong dia. Dua-dua sama kelentong. Maka diberikan fakta dan statistik yang setengah masak. Ketiga, 16.6% mengatakan kadang-kala remaja ini mereka akan berpura-pura mengaku bukan Muslim. Subhanallah. Mereka Muslim, tapi kadang-kadang mereka mengaku bukan Muslim. Sebab apa? Takut kena kecam. Takut kena kecam kalau mengaku Muslim. Takut kena serang, takut kena ancam. Contoh, bila saya berada di Perth, Australia, pada tahun 2014, saya mewawancara dan menemui, alhamdulillah, komuniti Islam di sana, termasuk orang Malaysia dan juga rakyat Australia yang beragama Islam. Mereka menceritakan kepada saya pengalaman. Bukan semua, ada kes. Perempuan yang sedang memandu kereta, tiba-tiba cermin mereka diketuk, ada yang dipecahkan dan ditarik hijab mereka kerana mereka berhijab. Serangan yang berbentuk Islamofobia, kerana kebencian kepada Muslim. Sebab mereka nampak orang Islam ni adalah pengganas. Orang Islam ini tak boleh asimilisasi di dalam masyarakat barat. Mereka ada nilai sendiri yang tak sama dengan nilai kami.
Maka 16.6% mengatakan ada kalanya mereka berpura-pura mereka itu bukan Muslim. Ini lagi tinggi tuan-tuan dan puan. 76.6% mengatakan mereka pernah mengalami serangan Islamofobia. Maksudnya 3/4 daripada remaja di Amerika Syarikat mengatakan mereka pernah mengalami serangan Islamofobia. Tuan-tuan dan puan tahu tak macam ni benda ni berlaku? Saya bagi satu contoh. Sekarang ni yang sangat famous ialah apa? COVID-19, COVID-19, betul? Dan mereka mengatakan benda ini berasal daripada China. Tahu tak apa yang berlaku di Eropah dan juga di Amerika sekarang? Sesiapa yang mata dia sepet, yang kulit cerah, nampak macam Cina, akan dihalau dan diserang. Ada seorang pelajar Singapura yang berada di UK. Dia orang Cina, dia berbangsa Cina, tetapi dia bukan orang China, dia orang Singapura. Lalu dia berada di UK dan dia dipukul sehingga matanya lebam kerana mereka terlalu benci kepada orang Cina yang mereka tuduh sebagai pembawa virus coronavirus. Maka benda yang sama juga berlaku tuan-tuan dan puan. 3/4 daripada mereka ini mengatakan mereka pernah mengalami serangan Islamofobia dalam bentuk kata-kata cacian, ugutan, serangan fizikal dan sebagainya. Kita kat Malaysia tak nampak lagi. Okey? Saya kata tak nampak lagi. Sebab apa? Sebab Malaysia majoriti Muslim. Di Malaysia ada Islamofobia ke tidak? Nanti saya akan kongsikan. Kemudian tuan-tuan dan puan, 78.9% gadis yang berhijab, ini perempuan, anak-anak perempuan yang berhijab, mereka mengatakan bahawa mereka pernah mempertimbangkan untuk menanggalkan hijab, tidak mau memakai hijab kerana Islamofobia. Terlalu teruk. Dan daripada yang memakai hijab ini tuan-tuan dan puan, lebih daripada separuh, iaitu 53.3% mengatakan mereka pernah menanggalkan hijab pada waktu dan keadaan tertentu apabila merasakan diri mereka diancam. Mereka tanggalkan, beridentiti seperti bukan Islam, supaya mereka tak nampak berbeza. Kemudian tuan-tuan dan puan, kenapa semua ini berlaku? Ini yang perlu masjid dan surau berikan perhatian. Walaupun kajian ini di Amerika Syarikat, tetapi saya minta dan saya mohon agar masjid dan surau hatta di Malaysia bagi perhatian. Kerana daripada semua responden, lebih daripada kita kata 70% mengatakan mereka pergi masjid frequent, secara konsisten. Tetapi tuan-tuan dan puan, hanya 10% daripada remaja ini yang datang, yang pergi ke masjid di Amerika Syarikat, mereka merasakan diri mereka dialu-alukan kehadiran mereka. Bila mereka pergi ke masjid, barangkali tuan-tuan dan puan, remaja, apatah lagi tuan-tuan dan puan, kalau remaja di Terengganu, kadang-kala mereka pakai t-shirt macam-macam color, macam-macam fashion, betul tak? Ini kat Terengganu pun mereka pakai fashion macam tu. Bayangkan kalau di Amerika Syarikat, fashion macam mana? Lagi macam-macam fashion. Tapi mereka pergi masjid, pergi. Tetapi mereka rasa kehadiran mereka tidak dialu-alukan oleh pihak masjid dan juga jemaah di masjid yang melihat mereka dengan pandangan yang sungguh berbeza. Saya bagi contoh. Kita tahu bahawa sebagai seorang Muslim wajib menutup aurat, tak dinafikan. Tetapi andai kata tuan-tuan dan puan, ada seorang perempuan, lahir Islam ke mu'alaf ke tak kisah, dia tak masuk ruang solat lagi ni, dia baru berada di, nak masuk dari gate tu, baru nak masuk, dia turun dari kereta, tak berhijab. Kebiasaannya pandangan masyarakat macam mana? Kita akan kata, astaghfirullahalazim, kau tak nampak ke kat luar tu? Ini zon berhijab. Datang rumah Allah, tak reti nak hormat. Macam mana mereka nak merasa diri mereka dialu-alukan? Itu baru orang tak berhijab. Bagaimana dengan remaja kita yang kadang-kadang akan pakai seluar jeans yang koyak, tapi niat dia nak datang solat. Koyak-koyak seluar dia, ingat nak solat. Tapi orang yang tak koyak, mental koyak, tak datang. Kerana tuan-tuan dan puan, kita telah menjadikan, minta maaf, saya akan cakap dengan terus terang, ini statistik yang sangat membimbangkan. Kerana perkara yang sama, lihat di kalangan kita berapa banyak remaja. Kenapa remaja tak datang?
Sebab mereka tak suka agama ke? Tak. Mereka mungkin suka agama, mereka mungkin suka solat, tapi mereka mungkin tak suka perangai kita yang solat di masjid ni, yang suka menghukum mereka, yang tak mengalukan kehadiran mereka. Itu realiti yang sedang berlaku, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana saya berhadapan dengan remaja, mereka melahirkan perasaan mereka kepada saya. Mereka bagi tahu apa yang mereka rasa, tak pergi solat. Tapi kadang-kadang bila saya pergi solat, orang tengok saya lain macam. Siapa nak pergi? Bila rasa dirinya tak dialukan. Tapi bayangkan kalau pergi kelab, Masya Allah, pergi kelab dia rasa ahlan wa sahlan. Okey lah, orang tak cakap ahlan wa sahlan, tapi dia kata welcome, welcome, datang sila masuk, sila masuk. Ada Masya Allah, mereka dilayan bagus. Tapi datang masjid ditengok lain macam. Mereka nak pergi kelab ke pergi masjid? Kadang-kadang senang kita nak salahkan orang tak datang masjid, tapi kita yang suka datang masjid ini juga kena fikir. Tuan-tuan dan puan-puan, itu statistik yang sangat penting.